Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun dalam masjid ini untuk kita sambung kuliah kita membaca kitab yang ditulis oleh Al-Imam Mulla Ali Al-Qari. Tajuk dia Al-Arba'un Al-Qudsiyah, hadis-hadis Qudsi yang dihimpunkan, ada 40 hadis, dan insya-Allah hari ini kita nak sambung hadis yang ketiga. Baik. Kata Al-Imam Mulla Ali Al-Qari rahimahullahu ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr biyadil amr uqallibu al-laila wan-nahar muttafaqun alaih rawahul Bukhari muttafaqun alaih wa rawahul Bukhari wa Ahmad. Maksudnya, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasul bersabda, kata Rasul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam melakukan adhiyah kepadaku. Anak Adam melakukan perkara yang aku tak suka. Anak Adam melakukan perkara yang aku tak redha. Yasubbud dahr, dia mencela masa. Wa ana dahr, sedangkan akulah masa. Biyadil amr, di tangankulah segala urusan. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang mengubah malam dan juga siang. Ni hadis ni ada perbahasan sikit lah. Baik. Hadis ni riwayat Abu Hurairah, Imam Bukhari keluarkan, Imam Muslim juga keluarkan, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Imamul Baihaqi. Jadi hadis ni masyhur. Bahkan di sana ada riwayat yang sedikit berbeza, yang mana dalam hadis itu disebut la yaqulanna ahadukum ya khaybatad dahr fa innallaha huwad dahr. Dalam hadis disebut, janganlah ada salah seorang daripada kamu menyebutkan ya khaybatad dahr, alangkah ruginya masa. Fa innallaha huwad dahr, karena Allah itulah masa. Okey, ada beberapa isu yang kita nak cuba bincang dalam yang berkaitan dengan hadis ini. Pertama, bila disebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan yu'dhini ibnu Adam, anak Adam melakukan adhiyah, anak Adam melakukan adha. Apa itu adha? Dalam biasa orang terjemah adha ni dengan makna menyakiti. Bila sebut adha, maksudnya menyakiti. Timbul perbahasan, bolehkah Allah ni disakiti? Kan? Bila kata anak Adam menyakitiku,
Bolehkah Allah disakiti? Allah mana sakit? Allah tak sakit. Kerana sakit tu sifat makhluk. Maka di sini timbul perbahasan di kalangan ulama, cara macam mana nak faham hadis ni. Sebahagian daripada ulama mereka kekalkan dengan makna azar tu dengan makna bukan menyakiti tetapi terganggu. Sebab tu awal-awal tadi saya dok terjemah dengan makna buat satu benda yang Allah tak suka. Ya. Mereka kata terganggu, Allah tak suka benda ni. Jangan dok buat benda ni. Allah tak suka, Allah tak redha. So dia orang kata makna terganggu di sini bukan sakit, tapi terganggu. Allah tak sukalah. Sebab dia kata apa? Di sana ada hadis Nabi SAW larang orang Islam ni bila nak pergi masjid makan bawang merah, bawang besar ataupun bawang putih yang tak masak kan. Nabi sebut apa? Apa alasan dia? Anak Adam yata'adza. Maksudnya yata'adza ni bukan sakit. Dia terganggu dengan bau tu. Itu maksud terganggu tu, maksud tak semestinya menimbulkan sakit. Itu aliran yang pertama. Aliran yang kedua, mereka kata azar tu dengan makna bukan sakit, bukan terganggu, tapi maknanya Tuhan murka. Tuhan murka maksudnya dia dah buat satu benda maksiat, dia dah buat satu benda penderhakaan, pelanggaran terhadap perintah Allah. Jadi Allah murka. Itu maksud azar di sini, iza. Ini sebahagian daripada mufassirin apabila mereka mentafsirkan ayat innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulah, golongan yang melakukan iza kepada Allah dan Rasulnya, dia kata bil mukhalafah wal isyan, dengan melakukan iza itu dengan makna melakukan maksiat, melakukan pelanggaran terhadap arahan Allah Azza wa Jalla. Ada aliran yang ketiga, Al-Imam Al-Iraqi dalam kitab dia Tarhut Tasrib menukilkan daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana dia kata maksud iza di sini ialah dengan maksud perumpamaan. Bila Allah Ta'ala kata anak Adam menyakitiku, bukan maksudnya zat Allah sakit dengan perbuatan tu. Allah Azza wa Jalla tidak bersifat dengan sifat sakit, tetapi Allah kata perbuatan ini kalau dilakukan kepada sebahagian daripada kamu akan menyakitkan sebahagian yang lain. Maksudnya nisbah sakit tu bukan pada zat Allah, pada sesama kamu, supaya kamu faham, kerana kamu tak pernah tengok zat Allah. Okey? Tapi kalau kita tengok di dalam Al-Quran, kalau kita tengok dalam Al-Quran, perkataan adha Allah Subhanahu wa taala sebut dalam beberapa ayat. Perkataan adha ataupun dia punya kata-kata terbitan daripada perkataan adha ni ada beberapa ayat lah. Jadi ada beberapa makna perkataan adha yang disebut dalam Quran. Ada maknanya memang sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw bihi adha min ra'sih." Sesiapa yang di kalangan kamu itu sakit pada badannya ataupun sakit pada kepalanya. Perkataan adha di situ merujuk kepada makna sakit. Tapi adakah itu keseluruhan makna adha? Tak juga. Kerana dalam Quran Allah Subhanahu wa taala ada sebut perkataan adha dengan makna yang lain, iaitu dengan makna kotor. Bahkan dalam hadis juga ada perkataan adha dengan makna kotor, bukan sakit. Contoh, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang haid. Allah Subhanahu wa taala kata apa?
qul huwa adha yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kamu tentang haid, qul huwa adha. Katakan haid itu adha. Apa itu adha? Kotor. Kotor, tinggalkan. Waktu itu jangan digauli isteri itu. Biarkan dia sehingga dia bersih. Kan? Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan tentang tangan kanan Nabi dan tangan kiri Nabi. Tangan kanan Nabi untuk apa? Lituhur. Tangan kanan Nabi ni untuk maksudnya benda-benda yang bersih. Nak ambil wuduk, tangan kanan dulu. Kan? Tangan kiri Nabi untuk apa? Ma bihi adha. Tangan kiri Nabi ni untuk menyucikan benda-benda yang kotor. Maka sebab itu istinja, Nabi suruh istinja dengan tangan kiri. Bukan sakit. Kan? Tuan-tuan istinja sakit tak? Tengok bahan apa yang kita pakai lah kan. Kalau air tak sakit lah. Dia bukan sakit, dia kotor. Okey. Yang ketiga, makna adha ialah perkataan atau perbuatan yang boleh mengundang murka Allah, ataupun yang boleh mengundang murka lah. Maka sebab itu disebut qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik dan memaafkan itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan perkataan yang menyakitkan, yang menyebabkan orang marah. Inilah dengan makna inilah ayat Quran, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah. Sesungguhnya golongan yang melakukan perkara yang Allah murka dan Rasul murka, Allah akan melaknatnya. Jadi kalau kita tengok kat sini, tak semestinya adha itu dengan makna menyakitkan lah. Jadi tak ada isu lah kat sini. Kan, sebab ada sebahagian orang kadang-kadang dia dah menetapkan, dia dah sempitkan makna adha, dia dah sempitkan makna tu, lepas tu dia kata, tengok, takkan kita nak kata Tuhan sakit? Kalau orang yang dia baca hadis dengan makna dengan pemikiran yang skeptik, kan, orang yang tak suka dengan hadis, bila dia baca tengok, mana hadis ni tak betul? Takkan Tuhan sakit? Tuhan tak sakit. Yang sakit tu kita. Betul, engkau yang sakit. Kerana engkau faham hadis dengan makna yang sempit. Faham hadis mesti dengan bahasa Arab. Kalau tak faham bahasa Arab, tak boleh faham hadis. Tak boleh faham Quran. Sebab ada yang kata, saya tak peduli. Sebab apa? Sebab bahasa Arab ni apa? Orang Arab je pakai. Saya tak mau bahasa Arab ni. Saya nak rujuk terus. Kita kata tak boleh. Sebab kalau kita baca kitab-kitab usul fiqh, kalau kita baca kitab-kitab usul fiqh, dalam perbahasan ad-dilalat ataupun ad-dalalat, dalam perbahasan macam mana nak istimbat hukum, sebab usul fiqh ni dia ada bahas tentang adillah, tentang dalil-dalil hukum, ada ad-dilalat ataupun ad-dalalat, bagaimana nak menarik hukum daripada dalil. First kita bahas bab hukum, bab dalil dulu. Dalil dan hukum dulu. Nak faham. Ini orang yang belajar usul fiqh dia tahulah. Lepas dah belajar tentang dalil, dah belajar tentang hukum hakam, apa maksud wujub, apa maksud sunat, apa semua, baru dia belajar tentang mafhum, tentang fahwal khitab, tentang macam-macam lah. Cara macam mana nak ambil hukum daripada dalil tu. Bukanlah kita pergi ambil. Ulama' menggunakan kaedah. Dan kaedah-kaedah tu kebanyakannya diambil daripada kaedah bahasa Arab. Sebab itu ada sebahagian orang dia tak belajar usul fiqh. Dia dok kata, ni usul fiqh ni semua apa? Kita tak mau ilmu usul fiqh ni. Kita mau ambil daripada Quran dan hadis terus. Kan? Tak boleh. Sebab apa? Sebab ilmu usul fiqh itu tidak tercerai daripada Quran dan Sunnah. Sebab bila Quran dan Sunnah itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, Quran diturunkan oleh Allah, Sunnah itu dituturkan oleh Nabi SAW, Quran itu turun kepada orang Arab,
Nabi bertutur dalam bahasa Arab. Jadi bila mana nak faham Quran dan Sunnah, dia mesti faham macam mana cara orang Arab faham. Dia macam baca buku sastra Melayu, dia tak boleh guna kaedah bahasa selain Melayu. Beda kita tak faham lah. Kan? Tapi saya dah terangkan benda ni pun. Dulu ada apa? Ada dialog pun kan? Dialog terbuka. Saya dengan seorang ustaz tu bahas tentang isu penjarakan saf kan? Ingat tak? Saya menekankan tentang ilmu usul fiqh. Betul? Tara tu pun kita masih lagi dituduh terus ambil hukum daripada Quran dan Sunnah, tak payah pakai ulama. Orang duk tuduh kita juga. Tu kadang-kadang geram juga kan. Bila kita kata nak hantar surat saman, barulah tergedik-gedik nak minta maaf. Masa tulis tak fikir. Kan? Sedihlah juga kan. Kadang-kadang manusia ni dia lebih takut kepada surat saman daripada dia takut pada fitnah tu sendiri, daripada dosa tu. Bila kita kata kita nak hantar surat saman, baru dia kata macam saya minta maaf lah kan. Tapi itulah cara nak ajar orang pun kan. Sekali orang kata, orang dah kata lah, orang kata kat saya, orang ni tak ada kerja lain, asyik nak ajak orang debat, asyik nak ajak saman. Dah nak buat apa lagi orang duk tuduh aku? Orang duk tuduh kita macam-macam kan. Itulah, inilah. Lepas tu bila kita ajak dialog, tak mau. Dia kata kita gila dialog, kita hantar surat saman, sikit-sikit saman, sikit-sikit saman. Saya pun tak faham kan. Tapi yalah manusia kan, kok mana pun tak kena lah. Kok mana pun tak kena. Tapi saya dah sebut sebelum ni, kepentingan ilmu usul fiqh, kepentingan ilmu usul hadis, kita tak boleh nak faham dalil melainkan mesti kefahaman kita tu didasari dengan kaedah. Kalau tak, macam mana kita nak faham? Orang ni faham cara macam ni, orang ni faham cara macam ni. Mesti ada satu kaedah ini sepakati. Kaedah tu mesti rujuk kepada kaedah bahasa Arab. Okey. Jadi tak ada timbul isu lah pada hadis ni. Hadis ni betul. Bahkan hadis ni muttafaqun alaih. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan kata riwayat Bukhari dan Muslim aja, muttafaqun alaih lagi. Ada beza bila orang kata hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim dengan hadis ni muttafaqun alaih. Apa beza? Ada beza tak? Tuan-tuan biasa dengar kuliah kan? Dengar kuliah hadis biasa dah kan? Bila orang kata hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim, kalau orang kata hadis ni muttafaqun alaih, sama tak? Sama ke tak sama? Tak sama? Tak sama. Ada yang kata sama. Ada yang kata sama. Berlaku khilaf di kalangan para ulama dalam masjid ni. Kan? Ada dua pandangan. Ada tiga pandangan. Ada yang kata sama. Ada yang kata tak sama. Kan? Ada yang tu tak tahulah. Sebenarnya bila orang sebut hadis tu riwayat Bukhari dan Muslim, dia luas lagi daripada muttafaqun alaih. Bila sebut muttafaqun alaih, hadis tu riwayat Bukhari dan Muslim daripada sahabat yang sama. Kalau sebut Bukhari Muslim, boleh jadi daripada sahabat yang sama, boleh jadi daripada sahabat yang berbeza, tapi lafaz hadis hampir sama. Tu ada beza sikit lah. Muttafaqun alaih ni dia Bukhari kalau dia riwayat daripada Anas, Muslim juga riwayat daripada Anas, hadis sama, muttafaqun alaih. Sama macam ni lah, muttafaqun alaih. Bukhari riwayat daripada Abu Hurairah, Muslim juga riwayat daripada Abu Hurairah. Okey, clear. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, perkara yang membuatkan aku murka yang dilakukan oleh anak Adam itu, apa dia? Yasubbud dahr. Perbuatan yang buat Allah murka, perbuatan yang buat Allah Ta'ala tak suka, yasubbud dahr. Apa itu yasubbud dahr? Dia maki masa, dia cela masa, dia kutuk masa. Ini perbuatan orang jahiliah. Ya. Sedangkan kata Allah, wa anad dahr, sedangkan akulah masa. Di sini ada juga perbahasan panjang di kalangan para ulama. Apa maksud hadis ni? Bila Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi ni, anak Adam buat benda yang aku murka,
apabila dia mencela masa dan akulah masa. Majoriti ulama berpandangan hadis ni ialah hadis yang cuba nak membetulkan perbuatan orang-orang jahiliah. Orang jahiliah dia memang suka maki masa. Orang jahiliah memang suka kutuk masa. Bila mana mereka terkena musibah, mereka akan sandarkan benda tu pada masa. Dan Nabi SAW tak benarkan perbuatan ini. Dari sudut kepercayaan pun Nabi batalkan. Dari sudut perkataan yang suka maki hamun masa tu pun Nabi tak suka. Nabi hilangkan. Nabi kata jangan. Sebab itu dalam hadis yang riwayat yang kedua saya baca, la yaqulanna ahadukum ya khaybatad dahar. Jangan sebut rugi masa ni. Masa ni lah yang rugi sebenarnya. Masa ni lah yang membuatkan kami rugi. Jangan. Tak boleh, tak betul. Ya. Jadi makna hadis ni disusun di sisi majoriti ulama, jangan kamu mencela masa apabila kamu terkena musibah. Jangan kamu cela masa apabila kamu terkena sesuatu perkara yang susah. Jangan kamu sandarkan musibah yang terkena pada kamu tu pada masa-masa tertentu. Contoh macam ni hari Rabu punya masalah ni. Sebab tu aku tak mau buat kerja hari Rabu. Kan dah datang benda tak elok. Boleh faham? Okey. Bila Allah Ta'ala kata fa innallaha huwallazi fa innallaha huwad dahar, sesungguhnya Allah itu masa. Majoriti ulama kata yang dimaksudkan dengan Allah itu masa bukan maksud Allah tu masa, kerana masa tu makhluk. Sebab tu Allah bersumpah dengan masa dalam Quran, wal asr wad duha wal laili wal fajr. Itu semua masa tu. Waktu duha, waktu fajar, waktu malam, waktu asar, kan? Itu semua masa tu. Jadi Allah bila dia bersumpah dengan makhluknya. Dan mempunyai hikmah yang banyak. Kalau nak tahu, tuan-tuan boleh tengok kuliah saya bahas tentang tafsir juzuk amma. Tafaqquh fid din yang anjurkan Sabtu 2 kali sebulan. Zoom. Yang tu memang saya kuliah seorang-seorang depan laptop. Depan laptop tak ada orang. Sebab ada ramai kot tanya, "Du depan tu ada orang ke?" Saya tak tahulah, mungkin jin kot depan saya ni. Bila Allah Ta'ala kata Allah masa, akulah masa, bukan bermakna Allah itu masa, tak. Tapi Allah itu pengatur masa, Allah itu pengurus masa, Allah itu pencipta masa. Maksudnya ayat ni dia ada ringkasan sikit. Kita perlu takwil. Kenapa perlu takwil? Kerana di sana ada petanda yang perlu takwil. Kerana Allah Subhanahu wa taala kata uqallibul laila wan nahar biyadil amr, pada tanganku segala urusan, kata Allah. Uqallibul laila wan nahar, kerana akulah yang mengubah-ngubah malam dan siang. Malam dan siang tu masa tak? Malam dan siang tu masa. Jadi maksud Allah Ta'ala nak kata apa? Kamu jangan cela masa bila terkena musibah. Kerana masa yang kamu cela tu sebenarnya bukan masa yang kamu cela, tapi yang kamu cela itu aku, kata Allah. Kerana yang menurunkan bencana tu aku. Kerana yang menjadikan kamu terkena musibah tu aku. Jadi kalau kamu cela masa, sebenarnya kamu cela aku. Maksud Nabi SAW membawakan hadis kursi ini nak ubah amalan orang-orang jahiliyah yang suka mencela masa. Sebenarnya banyak jugalah amalan-amalan orang jahiliyah ni yang Nabi SAW tegur, dan di antaranya yang ni lah. Okey. Siapa yang berpegang dengan pandangan ni? Majoriti ulama, antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Abu Ubaid, Ibnu Jarir At-Tabari,
Ibnu Qutaibah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar, begitu juga An-Nawawi dan juga Al-Qurtubi rahimahumullahu ajma'in. Ramai lagi, tapi ni antara yang saya sebutlah, yang sempat saya semak. Okey? Apa kata Abu Ubaid? Abu Ubaid menyebutkan, dia kata, ta'wiluhu indi wallahu a'lam anna al-arab kana sya'nuha an tazumma ad-dahr wa tasubbahu 'inda al-masa'ib allati tanzilu bihim min mautin aw haramin aw talfi malin. Dia kata takwilnya di sisi aku, kata Ibnu Ubaid, takwilnya di sisi aku, Abu Ubaid sebut, Allah lebih mengetahui, ialah orang-orang Arab ini, iaitu orang-orang di zaman jahiliah, kana sya'nuha, keadaan mereka ialah mereka ni suka mencela masa, suka kutuk masa apabila terkena musibah. Apabila musibah tu turun pada mereka, tak kiralah ada berlakunya kematian ke, berlakunya penuaan ke, sakit, ataupun hilang harta, atau selain daripadanya. Fayaqulun, dan mereka akan menyebutkan, asabathum qawari'ud dahr wa abadahumud dahr. Mereka akan sebut, dia terkena dengan masa, dia dibinasakan oleh masa. Itu orang Arab zaman dulu sebut. Nabi ubah benda ni. Nabi kata jangan sebut, ya? Wa ata alaihimud dahr. Ni masa telah datang pada dia. Masa tu maksudnya musibah. Fayaj'alunahu alladhi yaf'alu dhalika fayadhummunah. Jadi mereka menjadikan Allah yang menurunkan bencana tu, mereka jadikan celaan tu kepada masa, bukan kepada mereka mencela benda tu pada masa, sedangkan yang melakukan ataupun yang menurunkan bencana tu adalah Allah Azza wa Jalla. Faqala an-nabiy SAW la tasubbud dahar. Maka sebab itu Nabi SAW bersabda, jangan kamu mencela masa, ala ta'wil, dengan makna, dengan takwilan, la tasubbul ladzi yaf'alu bikum hadhihi al-asya', dengan makna kamu jangan cela Tuhan yang melakukan perkara ni pada kamu. Wa yusibukum bihadhihi al-masaib, dan dialah yang menimpakan kamu dengan musibah-musibah ini. Fa innakum idza sababtum fa'ilaha, kerana sesungguhnya kamu, bila kamu mencela pelaku yang menurunkan musibah itu, fa innama yaqa'us sab 'ala Allah, sesungguhnya celaan itu akan kembali kepada Allah. Li'annahu huwal fa'ilu laha lad-dahr, kerana kerana Allah lah yang menurunkan perkara itu, yang melakukan menjadikan musibah itu terkena pada kamu, bukannya masa. Okey. Itu pandangan yang pertama, pandangan majoriti ulama. Pandangan siapa antaranya? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sekali orang kata saya kutuk Imam Syafi'i pula, kan? Ini saya ambil Imam Syafi'i. Bahkan saya kata rahimahullah, moga Allah merahmatinya. Okey. Pandangan yang kedua, ada tafsiran yang kedua di sisi ulama. Pandangan ni adalah pandangan Abu Bakar bin Daud Al-Zahiri. Pandangan ni juga dinukilkan daripada Ibnu Hazmin. Dia kata yang dimaksudkan dengan wa anad dahr, dia tak baca wa anad dahru, dia baca wa anad dahra. Faham? Siapa belajar bahasa Arab dia faham. Wa ana ad-dahra biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Majoriti ulama baca wa ana ad-dahru biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Dia baca wa ana ad-dahra biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Ada beza. Tu penting belajar bahasa Arab tu. Di bahasa Arab ni macam mana nak baris-baris ni ustaz? Kena belajar. Dia tak ada shortcut. Kena belajar. Dan saya kenal satu orang, dia belajar sungguh. Alhamdulillah dia boleh baca. Walaupun dia tak ada background Arabik lah. Maksud dia dah berumur, dia belajar, bertekun belajar. Jadi alhamdulillah dia pandai. Dia boleh lah i'rab, kan? Okey, tak apa.
Pandangan yang kedua ni kata, dia baca dengan baris atas. Bila baca baris atas, dia jadi zarf. Maksudnya dia menjadi bukan Allah itu masa. Seperti mana makna yang kedua yang telah kita takwil tadi. Maksud bukan celaan tu kena pada Allah. Masuk kat sini dia kata, wa ana dahra biyadil amr uqallibu laili wan nahar. Maksudnya Allah, aku. Bila Allah Ta'ala kata Allah, aku, ana tu maksud aku, saya, akulah dahra, setiap masa, akulah pada setiap masa, segala urusan berada di tanganku. Akulah yang mengubah malam dan siang. Bila baca ad-dahra, maksudnya akulah pada setiap masa mengubah malam dan siang, segala urusan berada di tanganku. Sedap tak makna tu? Macam sedap kan? Macam sedap lah makna ni. Oh, ini boleh ni kan? Pandangan ni macam okey. Jadi kita tukar baris je lah Ustaz. Tak boleh tukar baris. Sebab apa tak boleh? Majoriti ulama, majoriti perawi meriwayatkan dengan baris depan. Majoriti tak semestinya betul. Kadang-kadang minoriti boleh jadi betul. Kan? Betul? Boleh jadi. Boleh jadi. Minoriti boleh jadi betul. Sebab ada orang tulis. Dia tulis panjang kan? Panjang dia tulis. Siapakah dia? Who are you? Dia tulis untuk saya lah. Saya jawapan, dia tulis panjang dia tulis. Saya nak jawab, saya Rozaimi, bukan siapa-siapa pun saya ni. Tak payahlah tulis panjang-panjang untuk saya. Kalau ni saya bukan siapa-siapa kan. Tak apa, tak ada masalah yang tu. Boleh je nak hentam, nak kutuk, nak kata saya tak layak, tak ada masalah. Okey. Saya okey. Kan? Tak ada masalah. Okey saja. Cuma dia persoalkanlah dalam tulisan dia tu, kejap-kejap dia ikut majoriti, kejap-kejap dia ikut minoriti. Mana satu ni? Kan saya suruh tulis, saya suruh dengar apa yang saya huraikan, apa yang saya tulis. Daripada dulu kita sebut, majoriti ke minoriti bukan semestinya penentu kebenaran. Kadang-kadang kebenaran boleh ada pada majoriti, kadang-kadang kebenaran boleh ada pada minoriti. Kadang-kadang majoriti dengan minoriti tu ada pemberat, tapi tak semestinya. Macam mana boleh berlaku begitu? Penilaianlah terhadap dalil-dalil syarak. Kau pandai sangat ke? Taklah pandai. Tapi kan Allah Ta'ala bagi kita akal, bagi kita sedikit ilmu, kita buatlah penelitian. Kan? Kita buatlah penelitian. Jadi penentunya bukan semestinya majoriti dan minoriti. Tak semestinya. Ya? Baik, tak apa. Pandangan ni, pandangan minoriti. Nampak macam okey. Bolehkah kita ambil? Disiplin nak tafsir ataupun nak syarah hadis, nak faham hadis, mesti dengan kaedah. Apa kaedahnya? Tuan-tuan baca tak buku saya? Tuan-tuan perempuan baca buku saya tak? Mesti tak baca kan? Beli je minta sign, tapi baca tak juga. Saya bukan nak promote buku pula ni. Tak ada jual album buku tu kat sini. Cuma saya dah tulis dah dalam metodologi memahami hadis, dalam 9 kaedah tu ada satu kaedah fahmul hadis fi dhawi riwayatiha, dan satu lagi kaedah fahmul hadis fi dhawi riwayat fi dhawi al ahadisil ukhra, memahami hadis berdasarkan riwayat-riwayatnya dan memahami hadis berdasarkan hadis lain. Nak faham hadis ni, first step, dia mesti kumpul semua riwayat-riwayat dia. Kerana kadang-kadang ada perawi bila dia riwayat dengan ringkas. Ada perawi dia riwayat dengan ringkas. Jadi bila kita nak faham, kita kena cari, kumpul balik riwayat. Siapa yang baca kitab-kitab syuruh, antaranya kitab yang biasalah kita guna. Saya insya-Allah selalulah guna kan. Banyak kali saya bila nak faham hadis, saya akan buka kitab tu, senang. Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Ibnu Hajar Asqalani. Ketika dia mensyarahkan hadis Bukhari, dia akan bawa riwayat-riwayat yang pelbagai.
daripada Ibnu Hibbannya, daripada Muslimnya, daripada Ibnu Khuzaimahnya, daripada Abu Dawudnya. Hadis yang sama tapi riwayat yang berbeza. Kan dulu saya pernah sebut Nabi SAW menyebutkan apa dia? Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga dia mengasihi untuk saudaranya seperti mana dia kasih untuk dirinya sendiri. Makna hadis ni, kalau satu orang dia suka dapat satu benda, dia kena suka kalau sahabat dia dapat benda tu walaupun dia tak dapat. Itu tanda kesempurnaan iman. Dia suka kalau dia berjaya dalam peperiksaan, tiba-tiba dia tak dapat, kawan dia dapat, saudara se-Islam dia dapat, dia tumpang happy, tumpang gembira. Itu tanda kesempurnaan iman, kerana dia tidak ada hasad. Kalau kawan dia dapat naik pangkat, dia tak dapat, minta sama-sama, dia tumpang happy untuk kawan dia tumpang seronok, dia suka kawan dia dapat. Sebab apa? Sebab kawan dia dapat kebaikan, kalau kebaikan tu dapat kat dia, dia pun suka juga. Okey, hadis ni faham? Boleh faham Maksudnya Nabi nak sebut dalam hadis ni, di antara tanda kesempurnaan iman tidak ada perasaan hasad pada orang Islam yang lain. Dia tak ada hasad. Jadi kalau dia suka merokok, dia suka tak kalau kawan dia merokok? Saya suka merokok, Ustaz. Jadi saya tengok kawan saya tak ada, jadi saya pun berjemaah lah. Boleh? Tak boleh. Sebab dalam riwayat Nasai ada disebut tambahan lafaz yang memberikan kita faham, minal khair, daripada kebaikan. Yang dikira kesempurnaan iman tu dari sudut kebaikan, bukan dari sudut kemaksiatan ataupun benda-benda yang lara yang tidak berfaedah. So bila kita kumpul riwayat baru kita faham. Clear Kadang-kadang nak faham hadis kena faham berdasarkan hadis lain. Dia bukan riwayat yang sama. Tadi riwayat yang sama, ada sebahagian perawi bagi tambah, oh kita tambah faham. Yang ni hadis lain tapi juga memberi faham. Saya bagi contoh. Nabi SAW sebut, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah akan berikan naungan kepada mereka di padang mahsyar, di mana tidak ada naungan lain melainkan hanya naungan Allah. Siapa dia? 7 golongan tu pemimpin yang adil, pemuda yang menghabiskan masa muda di jalan Allah, 2 orang yang berukhuwah kerana Allah, berpisah dan bertemu kerana Allah, kan? Lelaki yang jiwanya terikat dengan masjid. Banyak-banyak 7 golongan ni, kan? Kalau kita dok analyse satu-satu golongan, kita analisa satu-satu, susah tau nak jadi, nak dapat tempat ni. Imamun adil, pemimpin yang adil, susah. Kenapa susah? Bila kita jadi pemimpin di zaman ni, bukan kita ada adik-beradik ke? Tiba-tiba adik-beradik kita nak kena hukum. Macam mana? Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah anak aku mencuri, aku potong tangannya. Kan? Kita belum tentu, sebab belum jadi pemimpin lagi. Takut-takut kita lepaskan. Tak apalah, kali ni aku lepaskan. Kan? Nak jadi pemimpin yang adil ni susah. Jadi sebab itu dapat keistimewaan. Wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal fayaqulu inni akhafullah. Satu lagi Nabi kata, seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan dhatu mansibin wa jamal, ada kecantikan, ada kedudukan dan ada kecantikan, ajak dia berzina, dia boleh kata aku takut pada Allah. Okey,
Agak-agak tuan-tuan boleh lepas tak ujian? Belum tahu kan? Sebab belum ada pengalaman. Kan? Belum ada pengalaman. Saya pun sama, belum ada pengalaman lagi, tak boleh nak cerita. Tapi dia punya kelebihan dia besar lah. Bila kita baca, dia punya naungan, dia punya kelebihan apa dia? Tuhan sebut, Nabi sebut, dapat naungan aja. Dapat teduhan aja. Takkanlah 7 benda yang kita dah dapat buat ni, susah ni nak buat ni, struggle. Takkan dapat naungan aja. Kita kena baca dengan hadis lain yang mana Nabi bercerita tentang padang mahsyar, keadaan yang sangat sukar, sangat panas, ada yang tenggelam dengan peluhnya sendiri. Maka naungan di situ adalah naungan yang sangat-sangat istimewa, sangat-sangat nikmat. Dia nak bagi faham, tuan-tuan yang biasa pernah pergi haji dia tahu Arafah. Apa jadi kalau dekat Arafah tak ada kemah? Suhu kat luar 53. Tiba-tiba ada pokok. Duduk bawah pokok, nikmat tak? Nikmat. Kan? Nikmatlah pokok tu. Semua berebut di bawah pokok. Jadi kita kena faham hadis berdasarkan riwayat-riwayat satu, berdasarkan hadis-hadis yang mencerita pada bab yang sama satu. Kita bagi laluan pada azan dulu.
Okey, kita sambung sikit lagi. Saya pun tak nak lama hari ni insya-Allah, sebab saya tengok ada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin baru sampai daripada luar Perlis. Sebab tengok ada yang muka-muka yang barulah, yang baru saya tengok muka-muka orang bandar. Kami ni muka-muka orang kampung kan. Jadi yang mana yang daripada bandar ni mungkin penat kan. Mungkin nak makan ikan bakar juga kan. Dia kata bila pula si Rora ni nak habis kan. Tak apa, saya urai sebab insya-Allah. Jadi kita kembali pada isu kita balik. Nampak macam baris atas tu macam okey makna dia, tapi dia tidak menepati salah satu daripada riwayat hadis yang sahih. Riwayat hadis ni ada banyak. Salah satu daripada hadis ni disebutkan dalam riwayat tu, fa innallaha huwad dahr. Sesungguhnya Allah itu. Dia tak kata Allah setiap masa, dia kata Allah itu dahar. Maksudnya tafsiran yang kedua ni tak tepat lah. Boleh kata tak tepat? Saya kata tak tepat je tuan-tuan. Al-Qadhi Iyad, seorang ulama daripada Maghribi sana, dia kata pandangan ni pandangan yang jahil. Saya tak berani sebut lah yang tu, kerana ulama besar kat ni yang sebut ni kan, ulama besar juga. Tapi saya kata menurut, kalau kita nak banding pandangan pertama dengan kedua ni, pandangan kedua tepat lagi lah kan. Tak apalah, saya jaga bahasa, saya tarik balik, saya bersama dengan pandangan yang pertama ni. Di sana ada pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga kata, bila Allah Ta'ala kata dia dahar, dia adalah masa Nu'aim bin Hammad dan juga Ibn Hazmin, dia mengatakan dahar tu nama Allah, Asma'ul Husna. Yang ni yang Al-Qadhi Iyad kata pandangan ni pandangan yang jahil, bukan pandangan yang kedua tadi, saya silap, saya tarik balik. Pandangan yang ketiga ni lah Qadhi Iyad kata salah, pandangan ni jahil, kerana ad-dahar tu bukan Asma'ul Husna. Ya, kerana tidak ada riwayat yang menyebutkan ad-dahar itu adalah Asma'ul Husna. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, di sini ada perincian sikit. Adakah tak boleh kita ni menyandarkan sesuatu yang buruk tu kepada masa? Contoh macam kita kata, meletihkan hari panas ni. Sebenarnya yang meletihkan tu Allah ke panas tu? Allah kan yang meletihkan kita. Allah lah, bukan hari tu. Kita banyak sebut kan, panas benar hari ni kan, panas sungguh hari ni, letih rasa. Al-Syekh Al-Utsaimin, Muhammad bin Saleh bin Utsaimin, dia ada hurai masalah ni. Dia kata, apabila seseorang menuturkan sesuatu perkataan, dia hanya menyebutkan perkataan itu hanya nak memberitahu tentang khabar sahaja. Contoh macam dia kata, saya hari ni rasa penat kerana panas, kerana hari ni panas, memenatkan saya. Dia bukan nak cela, dia bukan nak apa, dia nak bagi tahu saja. Yang tu tak ada masalah, dibenarkan. Manakala kalau dia mencela masa disebabkan musibah yang kena pada dia, dengan dia beranggapan masa itulah yang menyebabkan dia terkena benda tu, maka dia telah melakukan syirik akbar. Syirik akbar, kerana dia telah meletakkan mudarat dan manfaat kepada selain Allah. Okey? Tapi kalau kata dia cela masa, bukan dia percaya masa tu penyebab. Bukan dia percaya masa tu penyebab. Cuma dia nak lepaskan geram dia, nak maki Tuhan, dia tahu dosa, tapi dia kata tak guna punya hujan. Contoh kan. Yang ni macam mana? Perbuatan ni tak syirik tetapi berdosa. Kerana apa? Kerana celaan dia tu secara tidak langsung terkena pada yang menjadikan musibah tu berlaku, iaitulah Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita pada malam ni, untuk kuliah ni insya-Allah. Ini daripada letak soalan ni. Saya ingat satu soalan je lah kot.
jam pun dah bunyi. Doktor, kalau soalan dia tulis shorthand, saya baca longhand. Doktor, kalau seseorang sedang solat tahajud semasa solat kedengaran azan subuh, sekiranya sempat mendapat satu rakaat, ianya dikira mendapat solat tahajud. Bagaimana pula sekiranya belum habis rakaat pertama, bagaimana dengan niat solat tahajud? Adakah solat tersebut tidak sah ataupun dibatalkan? Tahajud ni solat yang dilaksanakan pada waktu malam, kan? Solat malam lah. Cuma para ulama berbeza pendapat lah, tahajud ni kena tidur dulu ke tak perlu tidur dulu. Ada yang kata kena tidur dulu baru nama tahajud, ada yang kata tak perlu tidur dulu. Selagi mana dilaksanakan pada waktu qiyamul lail, maka dikira sebagai tahajud. Tapi tak ada masalah lah, sebab kalau tak nama tahajud, kita namakan dia qiyamul lail. Sama je, dua-dua ada kelebihannya. Ya, walaupun sebahagian ulama kata kalau tahajud tu tidur dulu tu dia lebih struggle nak bangun, maka di situ lebih kesungguhan dia, maka lebih banyaklah pahala dia. Okey, kalau seseorang tu di tengah solat tahajud, tiba-tiba masa tengah solat, katalah dia dah dapat satu rakaat, lepas tu baru azan, kan? Dia dah bangkit daripada sujud yang kedua, azan. Kira okey lah, kerana dah dapat satu rakaat, berdasarkan kepada riwayat yang Nabi SAW sebut, man adraka raka'atan minal fajr ataupun minal asr, sesiapa yang dapat satu rakaat sebelum terbenamnya matahari, maka dia dikira telah mendapat solat tersebut. Tapi kalau belum sampai satu rakaat, kan, belum sampai satu rakaat, tiba-tiba subuh masuk, dia boleh teruskan solat itu. Solat itu tetap dianggap sebagai solat sunat. Wala tubtilu a'malakum, jangan dibatalkan amalan itu, jangan dibatalkan amalan kamu, maka teruskan solat, tak ada masalah. Wallahu alam. Terima kasih banyak pada semua yang hadir pada malam ini, sama ada di masjid ataupun secara online. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.